KPM. Kruk 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 kruk. Lah mana pula ayam aku ni? Ada tak murid-murid nampak saya punya ayam? Tak nampak? Alamak, nanti tolonglah cari sama-sama boleh tak? Tapi sebelum tu, jom kita belajar sama-sama terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Ada tak murid-murid tak nampak ayam saya? Tapi tak apalah. Lepas ni kita akan cari ayam kita. Baik, murid-murid sekalian. Hari ni kita nak belajar subjek pertanian. Sebab tu saya ada dekat saya punya reban ni. Tapi itulah, baru nak belajar subjek pertanian, ayam dah hilang pula dah. Okey, tak apa. Tapi sebelum tu, murid-murid, sebab tadi saya dah main di reban dan kita kena buat SOP terlebih dahulu. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan profil guru. Kita bersama dengan Cikgu Fazrin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Maca. Apa khabar Cikgu? Baik. Cikgu nampak ayam saya Cikgu tadi? Tadi masa saya parking tadi mungkin nampak macam ada ayam kat parking. Lah, sampai ke sana mungkin Cikgu. Sampai ke tempat parking. Alamak, harap-harap dia tak sesat lah Cikgu. Lepas ni kita cari dia balik. Baik, tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Cikgu? Okay. Sebab tadi saya dah main ayam dah. Okey, silakan Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, saya dulu. Dipersilakan. Okey. Baik Cikgu, hari ni kita dalam subjek pertanian Cikgu. Ya, kita akan belajar pertanian. Tapi Cikgu pakai tie hari ni Cikgu. Pertanian pakai tie macam pelik sikit. Ini saya cuma kita buat pengajaran saja. Pengajaran saja. Okey, baik. Tapi apa yang menarik yang Cikgu nak kongsi hari ni Cikgu? Kita akan belajar tentang haiwan berkaki dua lah. Ataupun unggas lah. Nantikan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Haiwan berkaki dua. Berkaki dua. Tapi tengok unggas. Saya pun kaki dua juga ni. Okey. Tapi Cikgu, itu pandangan Cikgu tentang topik kita pada hari ini. Kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Fatul Iman Besani dari SMK Seri Maca. Saya memilih mata pelajaran pertanian kerana ianya bukan sahaja mengajar kita untuk bercocok tanam, tetapi ia juga mengajar kita tentang langkah-langkah untuk memulakan perusahaan yang mampu memberi keuntungan berlipat kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa dari SMK Seri Macap. Saya memilih subjek pertanian kerana dengan subjek pertanian ini dapat memajukan negara. Contohnya pengeluaran hasil sumber makanan daripada negara kita sendiri. Oleh itu kita tidak perlu mengimport makanan dari sumber negara lain yang memerlukan kos yang lebih tinggi. Kita juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan dengan memperluaskan bidang pertanian. Alright, kita bersama dengan Cikgu. Cikgu Fazrin hari ini nak cerita pasal pertanian iaitu penternakan poultry. Macam mana nak sebut Cikgu? Poultry. Poultry. Okay, betul lah tu Aiman sebut tu. Haiwan berkaki dua. Baik Cikgu. Tapi sebelum tu, kita nak jemput kawan-kawan kita Cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid sekalian. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat ya? Nampak semua berbaju pink Alright. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Ni murid-murid Cikgu Ini pelajar-pelajar saya. Semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap. Betul Cikgu? Ya, betul. Baik, sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Boleh kenalkan diri anda dan boleh bagi tahu apa cita-cita anda. Alright. Yang pertama kita bersama dengan Fatul Iman. Dipersilakan. Ada tak Fatul Iman? Boleh kenalkan diri? Nama saya Fatul Iman Besani dari SMK Seri Macap, Separenggam, Johor. Okey, dan seterusnya kita ada Nurul Aisyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Macap, Separangam, Johor. Okey, cita-cita awak apa tu? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Oh, jadi cikgu. Tapi tadi Fatul Iman tak bagi tahu lagi cita-cita dia jadi apa, Fatul? Fatul nak jadi apa, Fatul? Sama dengan Aisyah. Sama macam Aisyah, cikgu. Oh, cikgu juga. Oh, maklumlah cikgu kita kan handsome kan. Nak jadi macam cikgu kan. Baik, dan seterusnya kita ada Nur Alia. Dipersilakan Alia. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia dari SMP Sri Macap. Okey, dekat sikit mikrofon tu. Sebab kalau nak menyanyi, nak sedap suara, kena dekat dengan mikrofon. Okey Alia, boleh sekali lagi tak kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Okey Alia, sekali lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekatkan sikit. Saya dari SMP Sri Macap. Oh, okey, cita-cita anda? Saya nak jadi doktor. Jadi doktor? Betul, jadi doktor Okey, seterusnya kita bersama dengan Muhammad Hafiz. Dipersilakan Hafiz. Okey Hafiz, boleh Hafiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abu Bakar dari SMK Sri Macap, Separenggam, Johor. Okey, cita-cita awak Hafiz? Menjadi guru pertanian. Guru pertanian, semua nak jadi guru ni. Ya Allah, bagusnya. Seterusnya kita ada Siti Nur Syawalia. Silakan. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syawalia dari Sri Macap. Okey, awak ni pula cita-cita jadi apa? Cikgu juga? Okey. Saya nak jadi doktor. Right. Terima kasih kepada murid kita. Seterusnya kita ada Miza. Boleh kenalkan diri Miza? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miza Liana Muhammad dari SMK Sri Macap. Okey, awak punya cita-cita Miza? Saya nak jadi landscape designer. Landscape designer. Semua ada related lah lebih kurang cikgu berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baik cikgu. Cikgu, yang ni siapa buat sebenarnya reban ni cikgu? Okey, model reban ni saya bawa daripada ni hasil daripada pelajar lah. Baik cikgu. Cikgu cerita selepas ini. Boleh cikgu? Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abu Bakar dari SMK Sri Macap. Saya mengambil subjek pertanian kerana salah satu sektor yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan kemajuan dan ekonomi negara ialah sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga memberi manfaat bukan sahaja kepada negara, malah kepada masyarakat dan alam sekitar. Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam siam, ayam goreng, sedap dimakan. Okey, kita cerita pasal ayam hari ini sebab kita dalam topik pertanian iaitu penternakan. Apa tu? Penternakan poultry. Tadi cikgu cakap poultry ni haiwan yang berkaki dua. Dan selepas ini cikgu akan cerita dengan lebih lanjut kepada murid-murid. Adakah anda dah bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, buat thumbs up sikit murid-murid. Okey. Dah bersedia tak? Nampak semua ceria, semua senyum. Tapi pernah tak anda kena curi selipar dengan ayam? Tak pernah Kalau pernah tu, maknanya nanti boleh jadi geng ayam juga. Alright cikgu. Tanpa lengahkan masa lagi cikgu, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan pertanian. Pertanian ni, biasa orang tengok, tak nak lah, kotor-kotor lah. Sebagainya lah. Tapi rupa-rupanya tadi murid kita ada cakap tadi cikgu, pertanian ni boleh menjadikan seorang ini seorang usahawan yang berjaya. Betul cikgu Betul. Okey, nanti kita akan tanya lebih lanjut dengan cikgu. Apa kata cikgu, kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey Iman, saya minta izin untuk saya mulakan pada hari ini. Alright. Okey, pelajar-pelajar di rumah dah bersedia Okey, hari ini kita akan belajar kita akan tengok pertanian tingkatan 4.
pada tajuk pengeluaran poultry, iaitu bab 2. Okey, sini saya ulas sikit tentang format pentadbiran sepintas lalu. Okey, bermula 2017, MP diperkenalkan. Okey, ini adalah buku teks tingkatan 4 dan juga 5 yang akan digunakan oleh pelajar lah. Okey, seterusnya. Okey. Uyo. Untuk permulaan pengajaran saya pada ini, saya nak tunjuk pada Aiman lah. Ya. Apa yang Aiman nampak pada gambar ni? Saya nampak cikgu ni diorang tengah perlawanan bola sepak cikgu. Perlawanan bola sepak Okey, jadi hari ni yang kita akan belajar ayam maknanya sekarang ni dia musim apa Aiman Musim Euro Oh, musim bola sepak ni cikgu. Bola sepak Jadi ayam pun dia mengikuti Berebut perkembangan bola. semasa. Okey, sebelum saya mulakan pengajaran pagi ini, saya nak bagi satu teka-teki pada Aiman. Oh, ini okey. mencabar ni cikgu. Kalau Aiman boleh jawab, saya akan bagi hadiah lah. Okey. Okey, Boleh, cikgu? soalannya dalam banyak-banyak ayam ayam apa yang susah dicari? Ayam yang susah dicari cikgu Ayam yang susah dicari. Ayam berkaki 4 cikgu. Sebab ayam tak ada kaki 4 cikgu. Ayam berkaki Aduh, 4. apa jawapannya cikgu? Jawapannya tadi Aiman cari ayam kan? Saya cari ayam cikgu. Jadi jawapannya ayam yang hilang. Ayam yang hilang. Ayam yang hilang sebab Memanglah ayam tak- Aiman tadi hilang. Okey, kita gurau-gurau Aiman Betul cikgu. Okey, pada hari ni Tapi saya rasa tadi cikgu, pengawal keselamatan dah tangkap dia tadi cikgu. dah tangkap, Sebab dia keluar tak ada pas. Oh. Okey cikgu. Boleh kita terus lagi? Okey, mana nanti kita cari ayam tu. Okey, pelajar. Okey, pada hari ini saya akan masuk bab 2 pengeluaran poultry, dan saya akan fokuskan lebih skop yang lebih kecil, iaitu peternakan poultry. Okey, apakah itu poultry? Mungkin semua tertanya-tanya apakah itu poultry? Poultry adalah kumpulan burung atau ayam yang diternak khusus bagi mendapatkan daging ataupun telur. Maknanya poultry poultry itu adalah kumpulan burung atau ayam. Okey, nanti kita akan tengok apa jenis-jenis poultry yang ada di Malaysia. Okey, kita pergi kepada industri poultry di Malaysia. Bermula 1960, industri poultry bermula secara komersial, maknanya secara besar-besaran. Sebelum tu pun kita dah bermula di Malaysia, tapi mungkin cuma secara kecil-kecilan ataupun di peringkat sederhana saja. Jadi bermula 1960, selepas Perang Dunia Kedua tu industri poultry berkembang di Malaysia sehingga boleh tengok 2015 permintaan poultry meningkat kepada 1415.17 tan metrik. Okey, maknanya permintaan yang sangat tinggilah di Malaysia ni. Okey, kita pergi kepada jenis peternakan poultry yang ada di Malaysia. Okey, ini yang paling popular lah ayam. Of course lah yang paling popular. Yang kedua adalah puyuh. Okey, yang ketiga itik. Yang keempat adalah angsa. Okey, saya nak tanya pelajar saya boleh? Boleh Aiman, juga. Okey, selain daripada empat jenis peternakan poultry ni apa lagi poultry yang ada yang boleh dijadikan sebagai ternakan? Okey, siapa nak cuba silakan. Ada tak murid-murid kita yang nak cuba? Boleh angkat tangan, saya nak jawab. Boleh bantu macam saya? tu. Atira? Okey, Atira. Okey, Atira boleh jawab? Ayam Belanda. Ayam Belanda. Okey, betul Okey, maknanya selain daripada empat jenis poultry ni, ayam Belanda juga merupakan satu poultry. Mungkin di Malaysia masih di peringkat kecil-kecilan ataupun belum berkembang dengan pesat lagi lah industri peternakan ayam Belanda. Ayam Belanda ni lebih besar cikgu Dia lebih besar, daging dia lebih banyak. Baik. Okey, seterusnya kita pergi pada pengeluar utama di Malaysia negeri Johor merupakan antara pengeluar utama bagi peternakan poultry. Okey, yang kedua adalah Sarawak. Yang ketiga adalah negeri Perak. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis ayam. Okey, mana? Yang pertama adalah ayam pedaging, juga dikenali sebagai broiler. Ini terma untuk bahasa Inggeris lah. Broiler. Okey, yang pertama ayam pedaging ni tujuannya diternak adalah untuk menghasilkan daging. Okey, yang kedua pembesarannya cepat. 5 hingga 7 minggu dia dah boleh dipasarkan atau boleh dijual. Okey, saiz badannya lebih besar sebab kita nak mendapatkan, tujuan utama adalah untuk mendapatkan daging. Okey, yang keempat, bentuk dada lebar dan penuh daging. Ini adalah ciri-ciri ciri-ciri ayam pedaging. Okey, betul. Beratnya boleh mencecah sehingga 2.5 kg. Seekor semasa dipasarkan Berat juga ataupun ni. dijual. Boleh. Okey, jenis ayam pedaging yang ada Albo Acres, Rose, Cobb,
Hubbard Rhode Island Red dan New Hampshire. Okey, ini adalah nama-nama bagi ayam pedaging. Kita akan tengok Okey pelajar kita akan tengok di skrin. Boleh lihat jenis-jenis ayam yang sesuai dijadikan ternakan. Okey ini namanya diberi oleh sesuatu tempat, merujuk kepada sesuatu tempat ataupun syarikat yang menternak dan membiak baka tersebut. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ayam penelur ataupun dikenali sebagai layers. Ayam penelur ni tujuan utama dia mestilah menghasilkan telur, untuk menghasilkan telur. Okey, ayam penelur cepat matang. Okey, yang ketiga menghasilkan kurang daging sebab tujuan utama dia adalah untuk telur. Bertelur. Okey. Pengeluaran mengambil masa 20 sehingga 75 minggu selepas pembesaran. Okey, kebiasaan boleh menghasilkan 280 biji. Okey, jenis ayam Lorman, Icer Brown, Golden Comet. Okey, di skrin saya ni adalah gambar bagi jenis-jenis ayam yang saya cakap tadi lah. Lorman, Icer Brown, Golden Comet. Okey, seterusnya kita tengok kepada puyuh pedaging. Okey, puyuh pun terbagi kepada dua lah, pedaging dan telur. Sama macam ayam tadi. Okey, puyuh pedaging dipasarkan selepas 30 hari. Puyuh penelur bertelur ketika umur 40 hingga ke 42 hari. Okey, Man saya nak tanya macam mana kita nak asingkan jantan dan betina ataupun pedaging ataupun penelur. Oh, macam mana kita nak ada cara Man maknanya ada cara dia, Cikgu? Okey, selepas 30 hari kita akan asingkan puyuh penelur, kita akan asingkan di peringkat pembesaran. Okay. Untuk poultry kita ada 3 peringkat lah. Yang pertama perindukan, yang kedua pembesaran, yang ketiga untuk pemasaran untuk dijual lah. Okey, puyuh penelur menghasilkan 280 biji setahun bergantung pada jenis baka yang ada lah. Okey, ini jenis-jenis baka yang ada lah. Okey, untuk pengetahuan semua, ikta kuil ataupun puyuh ikta. Puyuh ikta ini sangat banyak diternak di Malaysia. Okey, ikta tu bermaksud Institut Kemajuan Ternakan Ayam. Okey, itu yang paling banyak Kalau kita tengok kebiasaannya, peternak di Malaysia akan menggunakan puyuh ikta. Okey, kita masuk pada tajuk baru faktor yang mempengaruhi daya maju penternakan poultry. Okey, yang pertama kita pergi kos makanan dan peralatan reban. Okey, ini faktor yang boleh mempengaruhi kos makanan dan faktor yang mempengaruhi daya maju sesuatu penternakan tu. Okey, yang pertama kos makanan dan peralatan reban. Okey. Kalau kita lihat kos memainkan peranan penting dalam faktor untuk memberi daya maju kepada sesuatu ternakan tersebut. Okey, yang kedua keadaan cuaca dan serangan pelbagai penyakit. Setiap yang hidup mesti ada penyakit mesti dapat penyakit Kita manusia pun kita ada dapat penyakit. Jadi kawalan daripada serangan penyakit untuk poultry ni sangat penting lah. Okey, yang ketiga ternakan sentiasa memerlukan persekitaran yang selesa. Okey, maknanya persekitaran reban atau sangkar sesuatu ternakan tu mestilah dalam keadaan selesa. Macam kita lah, kita duduk rumah pun kita mesti nak rumah yang selesa kan. Betul juga. Okey. Seterusnya ketidakstabilan harga di pasaran. Ini kita tahulah harga memainkan peranan penting lah untuk sesuatu peternakan tu. Okey, yang terakhir perancangan. Okey, perancangan daripada awal sehingga akhir sangat penting. Maknanya memerlukan penelitian. Perlu dirancang dengan teliti untuk membolehkan semua faktor-faktor ini dapat mempengaruhi daya maju sesuatu penternakan poultry itu. Maknanya dalam tempoh berapa lama tadi cikgu kita nak asingkan jantan betina tadi? Okey, kalau ikut 30 hari 30 hari ataupun 25 ke 30 hari lah. Yang masih sesuai sebab kita nak biarkan puyuh penelur akan menjadi menghasilkan telur dan puyuh pedaging kita akan besarkan sehingga ke 42 hari, 35 ke 42 hari untuk kita pasarkan. Untuk kita jual lah. Biasanya puyuh daging ni adalah jantan lah cikgu biasanya. Oh, okey, penelur ni adalah betina. Macam mana nak tengok puyuh jantan dan betina? Dia biasanya cikgu kalau saya rasa lah cikgu sebab saya tengok Siti P. Ramlee cikgu. Siti P. Ramlee. Okey. Dia kata kalau yang jantan ni biasa dia kejar betina. Betul ke cikgu? Yang jantan biasa kejar betina kejar saya betina tak pastilah.
Okey, yang jantan biasanya dada untuk puyuh Aha. Dadanya akan berwarna kekuning-kuningan lah. Okey. Yang betina dia akan mempunyai bintik-bintik hitam di dada. Itu biasa. Siapa yang menceburi bidang ni dia akan lebih mahir lah. Macam kita jarang ni kita perlu penelitian lah untuk. Dan begitu juga dengan ayam. Ayam macam mana cikgu? Ayam untuk ayam Untuk ayam biasanya jantan saya begitu jantan dulu Okey, jantan dia biasanya berbulu, ekor dia akan panjang. Okey. Okey, betina ekor lebih pendek lah. Okey, ayam jantan ni dia lebih tegap. Dia sombong sikit lah. Oh, sombong. Ada Kita boleh nampak sombong. tak ada riak lah cikgu Tanda riak. Okey, Mas, saya pergi seterusnya. Aha. Okey cikgu. Okey, konsep peladangan ternakan Okey, peladangan kontrak. Okey, ini kita akan masuk tajuk konsep peladangan ternakan. Yang pertama, peladangan kontrak. Okey, peladangan kontrak menyalurkan hasil kepada syarikat atau agensi tertentu. Okey, berdasarkan nilai kontrak yang disetujui. Okey. Maknanya syarikat akan melantik peternak-peternak untuk memasarkan hasil mereka lah. Aha. Okey, ini saya nak tanya pelajar, boleh tak? Aha. Miza, boleh jawab Miza? Apa contoh peladangan kontrak untuk agensi kerajaan yang ada di Malaysia? Contohnya macam peladang. Peladang, okey peladang peladang dia mengikat kontrak dengan mungkin dengan orang kampung dengan peternak-peternak tempatan Okey, yang kedua Mardi pun ada buat juga peladangan kontrak. Okey, seterusnya peladangan bukan kontrak. Okey, peladangan bukan kontrak ni maksud kita peternak-peternak tempatan kecil-kecilan lah. Itu kita tak diikat kontrak dengan siapa-siapa lah. Okey. Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi selepas ini cikgu, kita nak tahu tentang jenis sistem penternakan poultry. Tapi jangan ke mana-mana. Murid-murid, kita akan sambung lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada calon pelajar SPM 2021. Ingin sekali saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon SPM dan semoga semua urusan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan akhir kata, saya juga mendoakan kepada semua agar kejayaan menjadi milik anda semua. Amin. Pergi ke pasar membeli bayam. Bayam dibeli bercampur dengan kangkung. Jangan diturut resmi ayam. Belum bertelur, riuh sekampung. Okey, itu pantun sikitlah tentang ayam kan. Maknanya baru bertelur cikgu, dah giuh sekampung kan. Sekampung, betul. Tapi orang kata waktu bertelur tu jangan dikacau ayam tu cikgu Jangan dikacau. Mau dipatuk je kita. Boleh dipatuk. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak sambung berkaitan dengan jenis sistem penternakan poultry ni. Persilakan cikgu. Kita teruskan Okey, belajar di rumah kita teruskan pembelajaran kita akan lihat kepada sistem peternakan poultry yang ada Okey, yang pertama adalah separuh intensif, yang ada dua iaitu lepas bebas dan reban mudah alih. Okey, lepas bebas ni macam mana kita nak apa contoh lepas bebas tu? Okey, macam atuk-atuk kita lah, bapak kita di kampung bela ayam secara lepas bebas. Itu adalah contohlah lepas Tak bebas. lari ke cikgu? Tak lari, tapi dia ada ruang ada lah. kelemahan. Okey, maknanya kita akan sebentar lagi kita akan tengoklah apa kelemahan separuh intensif dan juga kelebihan dia. Kelebihan dia. Alright. Okey, mana? Okey, seterusnya adalah reban mudah alih. Reban mudah alih ni maknanya reban yang reban ni untuk kita digunakan untuk mudah alih lah. Macam ni cikgu mudah dialihkan. Mudah alih, tapi tu kecil sangat. Itu ayam seekor tu. Okey, yang baik, kedua cikgu. kita tengok pada sistem intensif. Okey, yang pertama adalah sangkar, yang kedua lantai tinggi, sarap tebal, yang keempat reban tertutup. Sebentar lagi kita akan tengok, kita akan lihat gambar-gambar berkenaan sistem peternakan yang ada ni lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah sistem integrasi, ternakan ayam dengan ikan. Boleh mana? Betul. Kita ternak ayam gabung dengan ikan. Ada, nanti saya tunjuk gambar. Oh, ada juga Ada juga ayam dengan tanaman. Okey. Kita pergi kepada sistem peternakan intensif ni Okey, sangkar. Okey, sangkar Sangkar ni dibuat khas
untuk ayam penelur, memudahkan pengumpulan hasil lah. Ni sangka, kita sebut sangka juga Sangka. Oh. Okey. Jumlah terhad satu sangka, reka bentuk bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Sebentar lagi saya akan tunjuk contoh, gambar contoh. Okey, bahan biasa ni dibuat daripada dawai, BRC. Okey, lantai tinggi. Yang kedua, lantai tinggi, lantai 1.5 meter dari paras tanah. Maknanya tinggi. Oh, macam ni lah cikgu Okey, ini belum cukup tinggi lah kalau ikut. Oh. Dia lebih tinggi Lebih tinggi. Okey, lantai biasa ni dibuat daripada kayu berketam atau dawai BRC. Baik. Okey, seterusnya sarap tebal. Okey, lantai diperbuat daripada konkrit, ditutupi dengan sarap. Itu maksudnya sarap. Sarap ni diperbuat daripada habuk kayu, jerami ataupun sekam padi. Okey, ketiga-tiga bahan-bahan tu boleh jadikan sarap tebal. Okey, sarap diisi setebal 80 hingga 100 mm dari lantai. Okey. Seterusnya adalah reban tertutup. Okey, reban tertutup biasanya digunakan secara komersial. Untuk peternakan secara komersial menggunakan teknologi tertinggi, teknologi terkini. Terdiri daripada sarap tebal, lantai tinggi dan sangka. Biasanya reban tertutup ni mempunyai pengudaraan yang baik kerana dia adalah berteknologi tinggi dan juga mempunyai sistem pengudaraan yang baik lah. Okey. Jadi buruk baik lah cikgu Ya? Jadi buruk dan baiknya lah. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Okey. Okey cikgu. Okey, seterusnya saya tunjuk di skrin adalah contoh reban mudah alih. Ni yang saya cakap tadi. Maknanya kita boleh alihkan ke mana-mana. Oh. Mungkin kawasan yang tak sesuai, kita boleh alih ke tempat yang lebih sesuai lah. Simple lah cikgu Simple. Baik. Yang sebelah tu cikgu, mudah alih juga. Ini sama juga mudah alih. Ini dua orang boleh angkat mana? Oh. Maknanya di atas tanah terus Di cikgu. atas tanah. Okey. Tapi boleh diangkat lah untuk kita mudah alih. Okey, seterusnya adalah contoh reban tertutup. Ini saya cakap tadi, reban tertutup. Dia mempunyai exhaust. Itu untuk pengudaraan lah cikgu. Pengudaraan. Okey, sebentar lagi nanti saya akan terangkan keperluan-keperluan untuk reban tertutup. Okey. Okey. Yang itu kita boleh lihat betapa bersistematik untuk reban tertutup. Maknanya susunan pun agak cantik dan ayam pun agak selesa berada di dalam reban. Okey, Aiman, ini sangka yang saya tunjuk tadi, yang saya cakap tadi. Maknanya apa kelebihan dia? Memudahkan pengumpulan hasil hasil ayam tu. Maknanya telur tu mudah untuk dikumpulkan. Oh, dia turun kat bawah tu cikgu Dia turun ke bawah. Oh, okey. Canggih ni. Okey. Baiklah, contoh seterusnya adalah contoh reban lantai tinggi. Okey, ini yang saya cakap tadi, lantai tinggi 1.8 meter daripada lantai. Okey, seterusnya adalah contoh reban sarap tebal. Reban sarap tebal ni kita akan letak sarap lah. Tujuan sarap tu untuk kita mengelakkan daripada bau. Okey, najis haiwan tu biasanya kan basah. Okey, jadi dia akan jatuh di atas sarap dan sarap ni akan berfungsi bagi mengurangkan bau. Menyerapkan lah. Dia akan bergumpal dengan najis tu. Okey. Jadi bau pun akan kurang lah. Okey, ini saya cakap tadi contoh integrasi ternakan ayam dan ikan. Okey, di atas ayam, di bawah ikan. Okey, untuk pengetahuan semua di Indonesia integrasi ternakan ni sangat berkembang maju. Okey. Dia akan bela ayam di atas dan ikan di bawah. Tak lemas ke ikan tu cikgu? Kena tahi hari-hari. Kena tahi hari-hari. Okey, sebenarnya najis ayam tu baik untuk ikan. Okey, dia jadikan bahan organik. Oh, begitu cikgu Dia sebagai organik lah, makanan organik. Selain daripada dia orang akan bagi makan jugalah biasa. Dia akan bagi makan ikan juga. Maksudnya najis tu sendiri dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan. Okey. Biasa peternakan ikan ni ikan keli lah. Kita boleh tahu ikan keli dia lasak. Betul. Dan Semua dia bedal lah cikgu. semua bedal. Okey. Okey. Seterusnya contoh integrasi ternakan dan tanaman. Maknanya kita menternak itik yang di sini itik itik dan angsa kita boleh ternak dalam kebun sawit. Kebun sawit. Ataupun kebun getah, ladang getah. Okey, jadi dia berintegrasi lah. Maknanya ada tanaman dan ada penternakan. Yalah, najis itu pun boleh jadi baja juga cikgu. Betul. Najis dia boleh jadikan baja. Jimat lah macam tu. Betul. Okey cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, harap-harap pelajar di rumah dah bersedia dan pelajar saya pun dah bersedia. Okey, kita tengok soalan contoh. Nyatakan satu kaedah bagi setiap jenis sistem penternakan poultry berikut.
Okey, A, separa intensif. Okey, siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Saya. Alright. Saya nak jawab. Okey, Aisyah. Aisyah. Silakan. Okey, Aisyah. Separa intensif ialah lepas bebas atau reban mudah alih. Lepas bebas atau Mudah reban alih. mudah alih. Okey, betul. Tahniah. Tahniah. Okey, separa intensif. Okey, yang kedua, intensif. Okey, siapa pula? Sila angkat tangan. Saya. Cepat. Okey, Miza. Okey, Miza, bantu saya. Kaedah bagi penternakan intensif. Bagi saya satu je. Kaedah bagi peternakan intensif adalah sarap tebal. Sarap tebal. Okey, betul. Ada lagi nak tambah tak? Syawalia mungkin boleh tambah. Yang kedua ialah lantai. Okey, dekat sikit dengan mikrofon tu. Dekat sikit. Satu kaedah untuk intensif ialah lantai tinggi. Tinggi cikgu. Okey, lantai tinggi. Lantai Okey, maknanya tinggi. tadi Miza dah jawab sarap tebal dan lantai tinggi. Okey, ada lagi dua iaitu sangkah dan reban tertutup. Okey, ini jenis intensif tadi lah. Intensif. Okey, seterusnya integrasi. Apakah kaedah bagi sistem integrasi? Okey. Okey, silakan. Aiman boleh pilih kan saya? Boleh angkat tangan. Saya. Silakan. Siapa nak cuba? Iman? Okey, Fatul. Okey, Fatul boleh jawab. Integrasi. Tenakan integrasi, tenakan ayam dan ikat. Okey, lagi satu. Bagi saya satu lagi. Tenakan Dua ayam jawapan. dan tanaman. Okey. Okey. Ayam dan tanaman. Itu Okey, integrasi. Okey, ni kita tengok tadilah. Okey, jadi 3 markah dah dapat dah dapat 3 markah. Okey, seterusnya soalan lagi satu soalan berkenaan rajah di bawah menunjukkan sistem penternakan. Nyatakan jenis sistem penternakan di bawah. Alright. Siapa nak Okey, cuba? pelajar siapa nak jawab? Silakan. Okey, cepat. Angkat tangan. Saya. Alright. Atira. Lia. Atira. Okey. Sistem peternakan separa intensif. Separa intensif. Okey, tengok jawapan Okey, betul. Tahniah, sistem peternakan Alright. separa intensif. Okey, Alia, cuba bagi saya contoh. Contoh bagi sistem peternakan separa intensif ni. Yang dalam gambar ni sistem, kaedah apa? Sistem separa intensif juga Separa intensif. Alright. Tadi kita ada dua kita ada dua kaedah. Okey, yang ini kaedah yang mana satu? Boleh bantu saya. Lepas bebas. Lepas bebas. Okey, betul Okey, ini adalah kaedah lepas bebas lah. Jangan masuk rumah orang sukut lah cikgu. Yang masuk Okey. Okey. Ini lepas bebas yang saya cakap tadi lah. Yang di kampung biasa kita buat Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Okey, rajah di bawah menerangkan ciri-ciri sistem penternakan intensif. Nyatakan jenis penternakan intensif berdasarkan ciri itu. Okey, saya bacakan ciri. Pelajar jawab. Jawapan reka bentuk ini terdiri daripada jenis bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Okey, jenis sistem adalah Aisyah boleh bantu saya? Sangka. Sangka. Kita tengok jawapan Okey, betul. Tahniah. Okey, yang kedua, sekam padi diisi setebal 80 hingga 100 cm dari lantai. Apakah jenis sistem tersebut? Okey, silakan angkat tangan. Angkat tangan cepat. Okey, siapa jawab? Okey, Hafiz. Hafiz. Okey, Hafiz. Sarap tebal. Sarap tebal. Okey, betul Tania. Okey, ini tadi kita cakap sekam padi salah satu daripada bahan untuk membuat sarap tebal. Okey, yang ketiga, mempunyai pengudaran yang baik, persekitaran selesa dan kawalan keselamatan yang berkesan. Okey, pelajar, siapa nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Fatul. Okey, Fatul. Bantu saya, Fatul. Reban tertutup. Reban tertutup. Ini gambar kita tengok tadi, Aiman Betul cikgu? Okey, reban tertutup menjadi pengudaran yang baik. Ada kipas besar Ada cikgu. kipas besar, ada exhaust semua Okey. Okey, kita bagi sedikitlah perbezaan jenis sistem penternakan yang tadi tu ada 3 sistem penternakan. Okey, integrasi kawasan yang lebih luas. Okey, separa intensif sederhana, intensif kecil. Okey, bagi sistem pengurusan, bagi sistem pengurusan integrasi sistemnya adalah sederhana.
Okey, separa intensif pun sederhana. Intensif sangat bersistematik dan berteknologi tinggi sistem pengurusannya. Okey, konsep perumahan dan reka bentuk untuk integrasi sederhana. Okey, untuk separa intensif lebih ringkas. Simple lebih ringkas. Dan seterusnya intensif lebih rumit sebab peralatan dan keperluannya sangat berteknologi tinggi. Okey, seterusnya kita tengok pada kepadatan ternakan untuk integrasi sedikit mengikut keluasan reban. Separa intensif banyak ternakan boleh diternak. Okey, dan seterusnya intensif kepadatannya adalah sedikit dan mengikut keluasan reban. Okey. Jadilah kebaikan dan keburukan cikgu. Ada, mesti ada. Setiap sistem sebab tu. saya tengok yang tertutup tu cikgu macam ayam VIP cikgu Yang tertutup? Yang tertutup tu dia ada kipas, dia duduk selesa dalam tu cikgu macam VIP pula. Macam VIP, betul. Okay, itu dia punya sistem. So sekarang ni kita nak tengok kebaikan dan kelemahan dia cikgu. Kita tengok pada kebaikan dan silakan cikgu. Okey, yang pertama kita pergi kepada sistem separa intensif. Kebaikan dia bentuk yang bebas. Ayam dibiar bebas atau lepas. Ayam mencari makanan tambahan sendiri. Kos murah. Kurang pengawasan. Ini yang saya cakap tadi, lepas bebas. Dikari lah cikgu. Berdikari. Maknanya itu sampai ayam memang boleh terlepas. Okey, sebab kita buat lepas bebas. Macam ayam saya tadi lah cikgu. Macam tadi. Itu kadang-kadang bila kita boleh buat lepas bebas, ayam kita boleh sampai rumah jiran, boleh sampai hujung kampung. Itu sebab itu antara dia punya kelemahan dia. Petang-petang dia balik rumah lah cikgu kan. Petang-petang dia balik rumah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada kelemahan. Okey, kadar produktiviti rendah. Okey. Okey, yang kedua kehilangan ayam oleh pemangsa tinggi. Ini pemangsa ni biasanya kalau kat kampung-kampung ular ular sawa kan makan ayam. Musang. Itu kita namakan musang berbulu ayam. Itu tak balik waktu petang lah tu cikgu Okey. Seterusnya ayam menjadi liar dan tidak masuk dalam reban. Ini yang degil lah. Okey, ayam bertelur dan menetas secara tidak terkawal. Itu kadang-kadang dia bertelur kat rumah jiran kita. Jiran yang dapat secara tak terkawal sebab lepas bebas. Okey. Okey cikgu. Itu kebaikan dan kelemahan untuk separa intensif. Lepas ni kita nak cerita pasal apa cikgu? Lepas ni kita akan pergi kepada kebaikan dan kelemahan sistem untuk intensif. Sistem intensif. Kita berehat seketika boleh cikgu? Okey, boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Ada ayam saya tu. Okey, mari sini. Kembali selepas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Berharap semoga apa yang dia usahakan dengan bantuan guru-guru, dengan bantuan pihak-pihak lain, semoga dapat mencapai keputusan yang terbaik untuk diri dia. Amin, insyaAllah. Dan khususnya kepada semua calon-calon SPM tahun ini Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap. Terima kasih. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Itu nampak macam rumah je cikgu Ini siapa yang buat sebenarnya cikgu? Murid ke? Ini pelajar saya yang hasilkan sendiri. Oi, canggih cikgu Okay. Tapi ini nampak gaya kepak ayamnya yang muat cikgu Kepak ayam. Okay, ini ada model sangkar lah. Model. Kalau macam model. ni cikgu kita panggil tadi sangkar apa cikgu? Mudah halih Ini ataupun bertingkat macam tu? Kalau ikut besar memang kita akan buat dia sangkar bertingkat lah. Bertingkat lah. Ataupun bawah sangkar. boleh. Ataupun sangkar lah. Perkataan sangkar sendiri lah. Sangkar sendiri cikgu Okey, kreatif betul murid-murid kita kan. Baik cikgu, tadi kita dah tengok dah perbezaan ataupun kebaikan dan kelemahan. Dan sekarang ni kita nak tengok kelemahan dan kebaikan untuk apa pula cikgu? Okey, sekarang kita akan tengok penternakan intensif, kebaikan dan kelemahan yang ada. Okey, yang pertama untuk kebaikan, sistem penternakan intensif, bentuk reban yang luas. Okey, kadar produktiviti lebih baik, ayam lebih senang diurus sebab dia bersistematik. Okey, kemudian kehilangan ayam tidak terjadi. Maknanya tak ada ayam hilang lah. Kecuali ada orang curi lah, itu je. Ayam takkan hilang. Okey. Kemudian kelemahannya adalah jumlah ayam terhad dalam satu reban kecil. Okey, jumlah terhad. Kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi. Sebab dia berteknologi tinggi, jadi kos pun lebih tinggi. Okey, kos pemberian makanan pun tinggi. Okey, sebab dia memerlukan makanan yang berkhasiat tinggi. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, rajah di bawah menunjukkan sistem perumahan ternakan ayam pedaging. Berdasarkan rajah tersebut, nyatakan sistem penternakan yang digunakan. Okey, pelajar boleh bantu saya? Silakan boleh angkat tangan saya.
Okey. Siapa nak cuba? Aisyah. Okey, Aisyah, bantu saya. Sistem peternakan separa intensif. Sistem peternakan separa intensif. Okey Okey, betul Okey, separa intensif. Okey, B, nyatakan 3 kebaikan sistem peternakan itu. Okey, apa kebaikan sistem peternakan separa intensif? Alright, saya. Cepat. Siapa nak cuba? Okey, Hafiz. Okey, Hafiz. Nyatakan satu dulu. Reban yang bebas. Ya? Okey, sekali lagi. Bentuk reban yang bebas. Bentuk reban yang bebas. Okey, betul. Okey, seterusnya yang kedua. Siapa pula? Saya. Siapa nak cuba? Okey, Alia. Alia. Ayam dibiarkan bebas atau lepas keluar reban. Ayam dibiarkan bebas. Okey, atau lepas keluar masuk reban. Okey, yang ketiga, Tania, betul. Okey, yang tiga seterusnya. Okey. Siapa? Cuba sila angkat tangan. Syawalia mungkin boleh bantu saya. Okey, Miza. Miza. Okey, Miza dulu. Kos dan penyelenggaraan yang murah. Okey, itu jawapan yang baik Okey, kos dan penyelenggaraan yang rendah sebab lepas bebas. Baik. Berapa markah? Okey, ada dua lagi jawapan Ini saya tambahlah. Yang pertama, ayam mencari makanan tambahan sendiri. Okey, yang kedua, kurang pengawasan. Okey, pelajar-pelajar boleh tambah Boleh tambah kalau dia minta 3 kita akan bagi pilihlah 3 yang mana daripada jawapan ni. Okey, seterusnya soalan contoh. Rajah di bawah menunjukkan sistem peternakan ayam dan ikan. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba nyatakan jenis-jenis sistem peternakan itu? Sila angkat tangan. Right, saya. Okey. Syawalia. Sistem peternakan integrasi. Sistem peternakan integrasi. Okey, betul Tania. Okey, kemudian B, nyatakan 2 kebaikan sistem peternakan itu. Yang pertama, siapa nak jawab? Okey, silakan. Alia. Mendapat Fatul. 2 hasil dalam satu masa. Alia. Okey, Alia apa Alia? Okey, Alia, teruskan. Mendapat 2 hasil dalam satu masa, iaitu ayam dan ikan. Okey, betul terdapat 2 hasil sebab kita integrasi ayam dan ikan. Jadi dapatlah ayam dan ikan. Betul? Dua-dua sekali. Okey, yang kedua. Fatul, silakan. Fatul? Dapat memanfaatkan sisa ternakan sebagai bahan organik. Okey, dapat memanfaatkan sisa ternakan sebagai bahan organik. Ini yang ayam tadi saya tadi. Okey. Orang kata makanan tambahan lah cikgu makanan tambahan lah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada keperluan peternakan poultry komersial. Apa yang perlu ada dalam peternakan poultry komersial? Okey, kita pergi sepintas lalu. Okey, yang pertama kipas exhaust digunakan untuk reban tertutup. Exhaust ni untuk apa cikgu? Okey, exhaust ni untuk pengudaraan. Pengudaraan yang lebih baik untuk ayam tu lah, untuk ternakan. Okey, yang kedua alat pemanas. Okey, alat pemanas ni biasa kita gunakan pemanas gas, elektrik, lampu pijar. Okey, ini untuk kita unsur haba kepada ternakan. Sebab ternakan pun perlukan haba okey, seterusnya penggera sistem amaran. Okey, ini kita tahulah untuk kecemasan lah. Maknanya ada kecurian atau sebagainya. Okey, seterusnya penjana elektrik. Okey, ini pun penting jika bekalan elektrik terputus. Kita panggil apa kalau ni dalam bahasa generator bahasa biasa kan. Okey, kemudian jangka suhu digunakan untuk mengetahui suhu dalam reban. Okey, penting juga untuk suhu dalam reban. Okey, kemudian pengukur kelembapan. Okey, seterusnya adalah bekas dan alatan minuman. Okey, ini aspek yang paling penting bekas dan alatan minuman. Okey, seterusnya bekas dan alatan untuk puyuh. Okey, kita pergi kepada soalan. Boleh Iman Boleh cikgu. Okey, sebab kita dah terangkan tadi. Okey, okey pelajar. Rajah berikut menunjukkan faktor pemilihan sistem peternakan poultry. Okey, kita ada 4 sistem pemilihan. Okey, berdasarkan rajah di atas nyatakan pemilihan sistem bagi P, Q dan R. Okey, apakah P? Okey, siapa yang nak cuba? Pertama, silakan. siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Right. Hafiz. Okey, Hafiz. Jenis hasil ternakan. Jenis hasil ternakan. Okey, Tania. Okey, yang kedua Q.
Okey, siapa? Silang kat tangan. Okey, Alia. Okey, Alia. Bilangan ternakan. Okey, bilangan ternakan dan terakhir. Okey, siapa nak cuba yang terakhir? Silakan kat tangan. Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah bantu saya. Okey. Kemampuan kewangan. Kemampuan kewangan. Okey, jadi faktor-faktor ni sangat penting untuk dalam pemilihan sistem peternakan poultry. Maknanya cikgu, kalau kita dalam menjadi seorang penternak cikgu dia bukannya satu main-main punya orang kata apa bisnes. Dia boleh jadi satu bisnes yang besar, betul cikgu? Betul. Kalau kita serius untuk mungkin ada satu rumusan yang cikgu boleh buat dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk peternakan poultry lah. Jadi kita dah tengok apa keperluan. Yang pertama, apa jenis-jenis poultry yang ada. Ya. Okey, yang kedua adalah bagaimana sistem tu berfungsi sendiri, sistem peternakan poultry itu. Okey, kemudian kita tengok pada keperluan. Keperluan apa yang perlu ada dalam reban. Okey, maknanya reban yang diternak secara komersial lah. Okey. Okey cikgu, terima kasih saya ucapkan kepada cikgu atas perkongsian pada hari ini. Cikgu, ayam saya duduk diam-diam dekat tepi tu cikgu. Okey, tak apa, nanti kita cari. Ini ayam jenis baik cikgu. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita, Aisyah, Atira, Fatul, Hafiz, Syawalia dan Liana, kerana sporting hari ini semua semangat nak jawab. Sampai bersilang-silang tangan tadi cikgu. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang berada di rumah sana. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri dalam Road to Success SPM 2021. Terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi. Lambat sikit. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM